Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asraqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang berusaha Tuan Nazir Masjid Timbalan, Sukses Bandari dan para AJK yang dimuliakan, yang dihormati bila yang bertugas pada petang pagi ini dan juga AJK yang bertugas yang pada petang pagi ini, yang dirahmati Allah sekalian, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang diredai Allah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya bersyukurlah kita kepada Allah SWT kerana memberi peluang kepada kita untuk menghadirkan ke masjid ini, yang mana peluang ini adalah anugerah daripada Allah SWT. Kerana pada masa yang sama, adakah semua dapat peluang ini ya? Termasuklah diri saya juga, tak semestinya pada masa ini ya. Hari ini dia beri peluang. Dan apabila kita dapat peluang itu, bersyukurlah. Semoga Allah tambahkan lagi peluang kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami akan tambah. InsyaAllah Tuhan akan beri peluang kepada kita besok, lusa. Perkiraan satu-satu oleh Allah. Niat sahaja diberi pendahuluan satu. Dan kalau tak buat, tak dipadam. Dan apabila buat, diberi 10. Perkara buruk, kalau niat, tak diberi. Kalau tak jadi buat, tak ditulis. Kalau buat, lalu ditulis. Tetapi selepas melakukan amalan buruk itu, kita tindan dengan amalan soleh. Gugur amalan buruk kita, gugur kerana amalan soleh. Itu maksud firman Allah Ta'ala, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Kebaikan menggugurkan keburukan. Pahala boleh gugurkan dosa. Dengan itu amalan soleh itu dikatakan taubat, kerana setiap amalan soleh boleh menggugurkan dosa. Setiap kali datang ke masjid, dikira taubat kerana dia boleh menggugurkan dosa. Jadi hidup kita beramal soleh. Beramal soleh biarlah mana sebaik kita hidup ini, biarlah amalan soleh, biarlah pahala itu menggugurkan dosa. Jangan jadi sebaliknya. Dosa menggugurkan pahala, wali'azubillah. Bukan tak ada. Ada. Contohnya, apabila kita bersedekah, kita ungkit-ungkit, habis pahala. Tak ada pahala. Alladzina yunfiquna fi sabilillah summa yutbi'una ma anfaqu mannan wa la azallahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sedekah yang diungkit-ungkit sebab itu tak adalah apa-apa. Dan diingatkan ada satu perkara buruk. Dosa itu makan pahala kita seperti api makan daun kering. Pahala kita itu dimakan oleh dosa seperti ulat makan daun kering, iaitu dengki dan mengumpat. Diingatkan kepada kita, itu hadis Nabi. Itu seburuk-buruk masa yang kita lalui di dunia ini. Sebaik-baiknya biarlah kebaikan menggugurkan keburukan. Itu yang sebaik-baiknya. Jadi setiap apa saja yang kita buat amalan soleh di muka bumi ini, tak kira, sebab kita hidup sebagai Islam, sepanjang kita hidup dikira ibadat. Kita hidup di ibadat. Kita kerja sebagai engineer ke, sebagai anggota keselamatan ke, sebagai doktor ke, sebagai guru ke, itu semua mendatangkan pahala kerana itu adalah ibadat. Kita semua hidup ini sepanjang kita orang Islam, sepanjang hidup kita di ibadat, selagi mana kita tidak melakukan perkara yang dilarang, ibadat. Jadi amalan soleh kita itu semua terkumpul. Dan maksud di sini ialah amalan soleh yang asas. Amalan soleh yang asas itu semua memberi kegembiraan kepada kita nanti. Sebab itulah Imam Qurtubi bawa tajuk ini, kegembiraan orang mukmin di kuburnya. Apakah kegembiraan itu?
Solat itu akan memberi gembira kepada kita. Zakat itu akan memberi gembira kepada kita bila kita masuk kubur nanti. Kita datang ke masjid, dia akan menggembirakan kita lagi di masjid. Sedangkan kubur ni diingatkan tempat azab, tempat pedih. Tapi untuk orang kafir sebenarnya, untuk kita ni tempat gembira kubur itu. Bermaknanya kalaulah kita ini menggembirakan Allah, Allah menggembirakan kita dalam kubur nanti. Kalaulah kita menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menjunjung sunnah-sunnahnya, dan dia akan menggembirakan kita di kubur nanti. Sebab amalan itu akan mengerumuni kita, dia akan mengelilingi kita. Jadi apa? Jadi pertahanan yang kuat, jadi kubur yang kuat di kaki, di sebelah rusuk kiri, sebelah rusuk kanan, di kepala, mempertahankan diri kita daripada keburukan-keburukan yang ada dalam kubur. Keburukan di kubur itu ialah dipukul oleh muka dan nakir ataupun binatang bisa. Jadi amalan soleh inilah yang akan protect kita nanti. Amal protect kita nanti. Sebab itu Nabi kata, Allah berfirman kepada Nabi, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berilah khabar gembira kepada orang mukmin ni. Beri khabar gembira. Apa khabar gembiranya? Khabar gembiranya apabila masuk kubur nanti. Jangan takut, jangan risau. Masuk kubur kamu gembira dalam kubur nanti. Jadi kita ni apa-apa pun kita dah cuba sebaik mungkin, sebaik mungkin untuk Allah. Tetapi apabila dengar kubur, dengar nak mati, kita gementar. Kerana kita rasa diri kita ni seperti tak cukup lah apa. Itulah orang soleh. Dia rasa tak cukup orang soleh ini. Orang yang tak soleh tu tak tahu apa dia rasa nak mati. Kalau nak mati, mati je lah. Tapi orang soleh, dia bukan ragu-ragu. Kalau boleh tambah lagi lah. Tambah lagi. Sebab tak cukup, rasa tak cukup. Sebab gementar. Seperti kita lah. Kalau kita dipanggil untuk temu duga dan diberi buku, dua buah buku di buku mesti khatam untuk mengharungi temu duga ini. Kita pun bacalah dua buku itu khatam, berguru lagi, tanya lagi, berguru lagi, habis dua buku kita. Bila nak masuk temu duga, dipanggil nama, tetap gementar. Tetap kita gementar. Gementar. Begitulah kita dengan kubur kita itu, kerana kita ingat kubur kita itu tempat yang pedih dan azab. Yang sebagaimana yang dinyatakan oleh hadis-hadis Nabi, ya. Tetapi kubur itu sebenarnya menggembirakan kita kalau kita ini seorang beriman dan beramal soleh. Jadi iman itu dikuatkan dengan amalan soleh. Kalau beriman saja tanpa amalan soleh, tak sempurna iman. Sebab itu iman lafaz dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan membenarkan pada hati. Dua kalimah itu dalam hati kita kukuh, benar. Apabila kita hampir mati, mereka akan lihat di hati kita ada tak kalimah la ilaha illallah, ada, segar. Dan kita beramal dengan amalan soleh. Amalan soleh itu akan menguatkan iman. Jadi amalan soleh itu menunjukkan kita ini benar-benar beriman. Sebab orang beriman melakukan perkara yang baik, perkara yang soleh, yang terpuji di sisi Allah SWT sebagaimana yang diperintahnya. Kata Ka'ab Ibn Ahbar, kita lihat di sini, buku tuan muka surat 233. Kata silap saya, betul 233. Betul 233. Kata Ka'ab bin Ahbar, apabila seorang hamba diletakkan dalam kuburnya, amal-amal solehnya mengerumuninya, mengelilinginya. Para mereka azab ingin mendekat dari arah sepasang kakinya, tetapi amal solatnya berkata, jauhlah kamu darinya. Mereka azab cuba pula datang daripada arah kepalanya, tetapi amal puasanya berkata, tidak ada jalan bagi kamu memasukinya. Di dunia ini ia cukup lama berlapar demi Allah SWT yang maha mulia dan maha agung. Para mereka azab cuba pula daripada arah tubuhnya, tetapi amal haji dan jihadnya berkata, pergilah engkau. Tubuhnya telah berusaha payah tunaikan haji dan berjihad demi Allah yang maha mulia dan maha agung.
Tidak ada jalan bagi kamu untuk mendekatinya. Mereka cuba pula, mereka azab ini cuba daripada pasang sepasang tangannya, tetapi amal sedekahnya berkata, berhentilah mendekatinya. Sudah cukup banyak sedekah yang dikeluar daripada sepasang tangan itu, lalu jatuh ke tangan Allah dan mengharapkan keredaannya. Tidak ada jalan bagi kamu mendekatinya. Kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah dengan tenang, kamu hidup bahagia dan mati pun bahagia. Itulah keuntungan bagi orang yang beramal ikhlas kerana Allah SWT yang jujur ucapan dan tindakannya kepada Allah. Jujur ucapan itu ialah lafaz dengan lidah dan membenarkan dalam hati, serta ia berniat baik kepada Allah sehingga amal-amalan menjadi hujah baginya dan membelanya. Hal ini tidak bertentangan dengan perbincangan pada bab sebelumnya, kerana manusia itu berbeza-beza dalam keikhlasan amalnya. Inilah dikatakan kegembiraan orang mukmin dalam kubur. Apa yang dia taat kepada Allah, apabila seorang mukmin dia patuh kepada perintah Allah. Dia patuh kepada perintah Allah itu bukanlah perkara sia-sia sisi Allah SWT, bukan sia-sia. Dan Nabi pun menyampaikan khabar gembira kepada orang yang beriman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat annahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Khabar gembira juga termasuk dalam kubur nanti. Tidak ada sesaan, bahkan hidup aman. Hidup aman, damai dalam kubur. Bukan tak dikunjungi malaikat penyeksa, datang tak boleh masuk, tak boleh nak datang arah mana, kerana amalan soleh itu mengerumuni kita, mengelilingi kita sebagai kubu yang kuat. Kubu yang kuat, nak masuk sebenarnya tak boleh masuk, cuba sebelah kaki tak boleh, akhir sekali mengaku, tidurlah kamu, kerana tidurlah kamu sebagai seorang yang aman bahagia di dunia dan di akhirat. Itulah kegembiraan orang mukmin dalam kuburnya. Dan diingatkan kepada kita hidup 63 tahun. 63 tahun kita hidup. Kalau diberi tambahan mungkinlah 100 tahun. Kalau diberi tambahan lagi mungkinlah 200 tahun. 200 tahun kita hidup di dunia ini. Tetapi kita dalam kubur beribu-ribu tahun. Beribu-ribu tahun kita dalam kubur. Sebab kita tak tahu bila akan kiamat. Kita akan dibangkitkan apabila kiamat. Wa nafiqa fi suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Kita dalam kubur kita bila kita akan bangkit? Apabila ditiup sangkakala kali kedua. Itu semua orang tak tahu. Orang tak tahu perkara itu. Nabi ketika diutuskan Nabi kata, aku dalam kiamat seperti ini. Dua jari. Ini kiamat, ini aku. Dekat. Biasanya apabila Nabi diutuskan, tanda kiamat dah hampir berlaku. Seperti ini. Andai kata Nabi yang kiamat, kita letaklah 10,000 tahun. 10,000 tahun kita letak. Nabi dah 1,400 tahun dahulu, ada lagi baki 8,600 tahun. Sesiapa yang, tak kira sesiapa, andai kata saya ke siapa-siapa saja, wafatlah besok. Dalam kubur tu 8,600 tahun. Lama. Nak bahagia ke, nak kecelakaan, nak bahagia ke ataupun nak nahas, lama. Nabi SAW 1,400 tahun di makam kenabian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan nikmat. Saya sendiri pun nak bayangkan macam mana tak tahu, kan terlalu tingginya Nabi ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dah berlalu 1,400 tahun dahulu. Abu Jahal pun sama seperti Nabi 1,400 tahun. Bukan seperti Nabi tuan, masa tempoh Abu Jahal 1,400 tahun dahulu, tetapi diazab hari-hari dan ditunjukkan neraka hari-hari. Baru 1,400 tahun. Bila berlalu? Wallahu a'lam, tak tahu bila berlalu. Itulah kita dalam kubur. Dan diingat kepada kita, kubur itu menggembirakan kita. Menggembirakan kita kerana kita menggembirakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah hidup ini selalu dimurkai, hidup ini melakukan perkara yang dimurkai Allah, bagaimana kita nak gembira dalam kubur?
Boleh ke nak gembira dalam kubur? Sedangkan amalan kita adalah amalan murka, yang Allah murka. Boleh ke nak gembira dalam kubur? Maknanya senang saja kalau nak kira. Murka, neraka. Murka Allah, neraka Allah. Reda Allah, syurga Allah. Kita selalu minta, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Aku mohon kepadamu ya Allah syurga, aku mohon kepadamu ya Allah keredaanmu dan syurgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Aku berlindung kepadamu ya Allah murkamu, nerakamu. Murka, neraka, reda, syurga. Kubur pun seperti itu jugalah. Kubur ini adalah surga untuk kita dan neraka untuk orang kafir. Tetapi diingatkan kepada kita, adakah kita seorang Islam? Adakah kubur kita adalah surga bagi kita? Tidak semestinya walaupun Islam. Kenapa? Kerana amalan soleh. Amalan soleh tak ada. Kalau tak ada, tak adalah. Takat Islam sajalah. Nak tunggu tu lama, nak tunggu tu. Itu dia ingatkan kepada kita. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada tajuk ini, kesimpulan yang kita boleh ambil, pengajaran kita boleh ambil, jadi hidup ini untuk beramal soleh. Untuk amal soleh, apa saja amal soleh yang kita boleh lakukan, kita lakukan. Jadi manusia ni diingatkan oleh Allah. Ada amalan manusia, kalaulah andai kata manusia ni diberi tempoh, sepatutnya nak wafat pada jam 8 ni, diberi tempoh, minta tempoh kepada Allah 85 minit, apa manusia akan buat? Apakah amalan soleh yang manusia akan buat? Itulah diingat kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, berilah tempoh sedikit lagi, ila ajalin qarib. Nak buat apa lagi? Nak bersedekah dan nak menjadi orang yang soleh. Jadi manusia ni Allah ciptakan kita. Dia tahulah perangai kita ni, sikap kita. Manusia ni kalau diberi tempoh ketika dia nak mati, dia akan kata apa? Nak sedekah dan beramal soleh. Jadi kita dah tahu amalan sedekah itu amalan tertinggi, amalan sunat. Iaitu amalan sunat tertinggi sesama manusia ini. Kalau kita dengan Allah, solatlah, tak boleh lagi dah. Sesama manusia ini, semua kita sesama manusia. Ta'amun al-birri wa taqwa. Bertolongan kamu di atas pertolongan dan takwa. Sesama manusia ini. Yang besarnya ialah sunat, sedekah. Dan sedekah itu adalah ketua amalan sunat kita nanti. Itu kalau diberi tempoh beberapa saat sahaja. Bagaimana andailah kata manusia diberi hidup satu hari, apa dia akan buat? Tuan-tuan boleh harga, apa dia akan buat? Diberi hidup satu hari, habis harta dia sedekah. Pasti sebab manusia, Allah yang kata begitu. Allah tahulah perangai kita ni. Habis harta dia akan sedekah. Semua akan disedekah. Kerana itulah amalan yang tertinggi di sisi Allah SWT. Jadi kalaulah kita rasa hati kita ni kerikut, saya sendiri pun ada perasaan tu, bukan nak kata siapa tak. Dah ada harta banyak, datanglah perasaan kerikut. Takkan lagi dah macam tu. Saya sendiri pun begitulah juga. Kalaulah ada perasaan kerikut, amallah ayat ini. Surah Munafikun ayat yang ke-11. Amal, semoga kita ni suka bersedekah. Dan wa aku minas salihin, suka beramal soleh. Kenapa? Kerana amalan soleh itu akan menjadi benteng kepada kita dan memberi kegembiraan kepada kita. Apa gembiranya? Dia boleh menyekat malaikat azab ini menghampirinya. Dia boleh sekat. Maknanya tak ada jalan orang untuk menghampirinya. Itulah diingatkan kepada kita, supaya kita ini, hidup ini untuk beramal soleh. Hidup kita ini tak lain tak bukan untuk beramal soleh. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia ini untuk beribadat. Beribadat itu ialah beramal soleh lah, beribadat. Tidak tak apa nak kata apa lagi, beribadat. Itu hidup beramal soleh, dan amalan soleh itu biarlah tepat dengan Quran dan
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ambil yang sesat. Kalau sesat akan jadi maghdub, jadi murkai. Kalau dah ambil jadi murkai, ialah manusia ini kadang-kadang dia rasa dia dah betul, tetapi itu jalan yang salah. Jalan salah. Yang sebetulnya ialah Nabi. Kalau tak betul dengan Nabi, salah. Ukuran cukup senang dan mudah. Yang betulnya Nabi. Kalau tak betul dengan Nabi, salah. Janganlah nak cakap betul kalau tidak betul dengan Nabi. Memang salah. Jadi manusia hari ini, macam-macam manusia ini dengan kesesatatannya, pahajak lagi orang supaya sesat. Jadi orang ni tak tahu, ingat ke dah betul. Pelajaran agama jelah, bukanlah kita nak kata ke orang, maknanya ajaran agama tak nak dengar daripada daripada ustaz-ustaz yang mengajar, tak nak dengar pula daripada orang-orang yang bawa tu, yang mengatakan dia yang tahu. Jadi terikut-ikut berapa ramai orang yang sesat, ramai orang ikut. Seperti contoh Nabi Melayu satu ketika dahulu, bukan tak ada pengikut Nabi Melayu, ramai pengikut. Akhir-akhir ditangkap. Tangkap apa? Tangkap dalam puasa kerana tak puasa. Inilah Nabi Melayu, tapi ada pengikut. Abdul Qahar namanya. Ada dalam Abdul Qahar namanya. Wali'azubillah. Jagalah daripada perkara itu, kerana itu tidak menggembirakan kita di kubur nanti. Tidak. Kita mahu gembira di kubur nanti hasil daripada ketaatan kita kepada Allah. Hasil taat kita kepada Allah dan keikhlasan kita kepada Allah. Kita tak tahu Allah terima tak terima, kita tak tahu. Tetapi adakah Allah tak beri tanda? Allah beri tanda. Kalaulah kita ikhlas, kita taat kepada Allah dan kita kata kita ikhlas, kita kata pada diri kita lah, kita tak kata pada orang lain, aku rasa datang ke masjid ni ikhlas kepada Allah. Maknanya kita rasa diri kita tak salah. Kalau macam tu tak salah, buatlah seikhlas mungkin. Jadi kita pun tak tahu sejauh mana Allah terima keikhlasan kita, kita tak tahu. Dalam kubur nanti barulah kita tahu. Betul. Allah kata betul kamu. Kubur pun mengiktiraf kita, betul kamu. Itu semua itu adalah perkara yang menggembirakan kita nanti di kubur nanti. Biarlah kubur itu tempat rehat kita yang aman, tempat rehat kita yang aman damai, dan kita di situ bukan sebentar, lama, beribu-ribu tahun, tak tahu bilakah masanya, beribu tahun. Itulah tajuk yang tu, kegembiraan. Kita pergi tajuk satu lagi. Tajuk seterusnya ialah berlindung dari azab dan fitnah kubur. Berlindung. Jadi kita ni seperti Nabi selalu ingatkan, mohonlah kamu daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Mohonlah kamu daripada azab kubur. Nabi datang ke kubur. Apabila Nabi kunjungi kubur, Nabi masuk dengan penuh khusyuk, seolah-olah atas kepala Nabi ini ada burung. Khusyuknya Nabi masuk kubur. Itu Nabi dongor atas, Nabi tunduk kepala, Nabi menitis air mata, dan Nabi kata, mohonlah kamu daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Nabi suruh kita berdoa, sebab Nabi ni laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Nabi ni rasa berat nak tanggung kamu ni, nak beri harisun alaikum, begitu tamak nak beri kebaikan kepada kamu, iaitu antaranya supaya kamu ni selamat di kubur. Nabi ni, adakah Nabi ini melalui seperti kita di kubur? Nabi tak. Nabi tidak melalui seperti kita di kubur. Kita akan melalui muka nakir dan soalan-soalan. Nabi tak ada. Nabi tak ada tu semua. Tapi Nabi pun doa, Allahumma inni a'udzubika. Nabi ajar kita. Itu kata harisum alaikum bil mu'minin. Harisum alaikum bil mu'minin. Raufur. Nabi nak beri baik sangat kepada kamu. Antaranya ialah supaya kita selamat daripada kubur dan selamat daripada neraka. Nabi pun doa daripada azab kubur. Adakah Nabi melalui seperti kita? Tak. Nabi bila wafat di sisi Allah. Di sisi Allah kita tak tahu bagaimana sisi Allah. Dia itu paling mulia, paling tinggi darjat dan paling mulia di sisi Allah SWT. Nabi tidak melalui
seperti kita ditanya muka dan nakir apa semua. Nabi terus sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah kita mati syahid pun seperti itu juga, terus masuk surga secara langsung, secara tanpa dihisap. Berlindunglah azab daripada azab, berlindung dari azab dan fitnah kubur. Apa itu azab? Apa itu fitnah? Azab ialah ada malaikat penyeksa, ada binatang bisa, dan kubur itu menghimpit kita. Itu azab kubur. Dia takkan lari daripada tiga ini. Dipukul malaikat, dan digigit binatang bisa, dan satu lagi dihimpit oleh kubur itu sendiri. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur ialah perbicaraan kita dengan munkar dan nakir. Kita didesak-desak oleh munkar dan nakir, dibentak, dihentak. Suaranya seperti guru, suaranya boleh merenggangkan sendi-sendi. Itu orang kafir lah, orang kafir ya. Suaranya tu sendi-sendi akan jadi longlai. Bagaimana nak jawab? Tapi kita orang Islam tetap boleh menjawab. Itu janji Allah. Itu maksudnya azab kubur dan fitnah kubur. Fitnah itu bagaimana kita nak jawab ujian ya, nak menjawab kepada munkar dan nakir. Orang Islam tetap boleh menjawab. Tetap dia boleh menjawab. Itu janji Allah, seperti mana Allah berfirman, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Allah tetapkan kita ini menjawab. Tetapkan. Jadi malaikat itu tanyalah apa sekalipun, kita menjawab. Kerana kita dahulu tetap dengan Allah SWT. Okay. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Aisyah bahawa ia berkata, Rasulullah menemui aku ketika aku sedang menerima tamu daripada bangsa Yahudi. Ia mengatakan, kamu akan terima fitnah di kubur. Mendengar itu Rasulullah tersentak, terkejut, bersabda, sesungguhnya yang terkena fitnah itu adalah orang Yahudi. Selama beberapa malam tinggal di rumah aku, Rasulullah bersabda, apakah kamu juga berfikir bahawa aku pernah diberi wahyu kalau orang-orang mukmin akan terkena fitnah dalam kubur? Tetapi aku mendengar Rasulullah biasa memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Maksudnya orang Yahudi kata kamu akan terkena fitnah kubur. Jadi orang Islam kata bagaimana dia boleh terkena? Sebab dia Islam, dia ikut Nabi. Sebenarnya betul lah, sesiapa pun akan terkena fitnah kubur, sesiapa sekalipun. Nabi taklah. Nabi ini terus kepada Allah SWT. Fitnah itu ialah soal bicara kita munkar dan nakir. Dan Nabi pun terkejut. Sesungguhnya fitnah kubur itu, Nabi kata orang Yahudi je kena. Tapi tak selang kemudian, isteri Nabi ni yang bermalam di rumahnya ini, saya selalu mendengar Nabi ni berdoa daripada azab kubur. Nak ajar kepada kita, perlukah Nabi berdoa daripada azab kubur? Sedangkan Nabi tidak lalu itu semua. Tapi Nabi ni nak beri kebaikan. Laqad ja'akum tadi nak beri kebaikan kepada kita. Selamatlah kita ni daripada azab kubur. Nabi ni tak boleh dengar umatnya masuk neraka. Nabi tak boleh dengar perkara itu. Apatah lagi orang Islam ada terseksa dalam kubur. Apabila Nabi dengar, Nabi seru Jibril, lihat umat aku, siapa yang kamu boleh tolong, kamu tolonglah daripada jatuh ke neraka. Jibril pergi kat neraka tu, yang boleh diselamatkan, yang dapat syafaat apa, Jibril selamatkan. Itulah Nabi kepada kita ni. Nabi kepada kita begitu sekali ya. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Baik sangat seperti Allah Ghafurur Rahim. Jadi Nabi ni, Aisyah isterinya kata, aku selalu mendengar Nabi memohon perlindungan daripada azab kubur. Diriwayatkan oleh Nasai dan Ahmad dari Asma bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguh baru sahaja diwahyukan kepada aku bahawa kamu akan terima fitnah dalam kubur, atau seperti fitnah Dajjal yang aku sendiri tidak tahu apa itu. Kata Asma, salah seorang kamu akan ditanya oleh malaikat, apakah kamu ketahui tentang orang itu? Bagi orang yang beriman dan yakin akan menjawab sebanyak 3 kali, dia itu adalah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul utusan Allah. Beliau datang kepada kami dengan membawa penjelasan dan petunjuk, lalu kami sambut dan kami taati. Kemudian mereka berkata kepadanya, tidurlah, kami tahu bahawa kamu beriman kepadanya. Tidurlah sebagai orang yang soleh. Adapun orang munafik, orang yang bimbang, munafik atau orang yang bimbang akan menjawab, aku tak tahu apa yang kamu tanyakan itu. Atau dia menjawab, aku tak tahu kerana aku hanya mendengar tentang dirinya daripada orang-orang saja. Diriwayatkan oleh Bukhari daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari azab kubur dan azab neraka, dari fitnah kehidupan serta kematian dari fitnah kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnatihi, wa min azabin nar wa min fitnatihi, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Itu doanya. Hadis ini banyak sekali terdapat dari riwayat para perawi terkemuka. Macam-macam doa itu dalam hadis. Jadi maksud di sini Nabi kata, isteri Nabi kata, orang Yahudi kata kepada isteri Nabi, orang Islam akan terkena fitnah kubur. Nabi kata orang Islam tak kena, Yahudi saja kena. Tetapi setelah beberapa hari, isteri Nabi dengar Nabi berdoa, Nabi ini minta pertolongan kepada Allah daripada azab kubur. Dan tidak lama kemudian Nabi pun mengatakan, orang Islam pun sesungguhnya diwahyu kepada aku bahawa kamu pun akan terkena azab kubur dan fitnah dajjal. Ya aku sendiri pun tak tahu dah perkara itu. Itu kata Asma, salah seorang isteri Nabi. Salah seorang kamu akan ditanya oleh malaikat, apa itu fitnah kubur? Iaitu pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya, dia datang itu, Munkar dan Nakir ini dia datang standard. Dia tak kira sesiapa. Datang kepada orang soleh pun macam itulah, datang kepada orang kafir macam itulah. Cuma orang Islam diberi ketetapan oleh Allah menjawab. Tapi Munkar dan Nakir datang macam itulah. Datang dengan di tangannya ada pemukul dengan hitam, suaranya seperti guruh. Persoalan ditanyanya boleh menggegarkan, boleh melolaikan sendi-sendi, boleh berkecai sendi. Suaranya, matanya tajam seperti kilat menyambar. Jadi bagaimana orang kafir nak jawab? Kalau orang munafik, dia menjawab apa? Aku tak tahu. Ataupun dia jawab, aku dengar kita cerita orang tentang orang itu. Lalu dihentamnya, dia pukulnya. Itulah maksud fitnah kubur. Jadi ditanya kepada kita, kita boleh jawab. InsyaAllah kita semua boleh jawab. Jadi apa dia jawab pula? Tidurlah kamu. Dan akhir tadi, Nabi baca doa itu, doa yang minta daripada azab kubur. Jadi kita ni kalaulah kita baca tahiyat akhir, kita baca penuh, kita akan baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa fitnati wa min azabin nar wa fitnati wa min fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masihid dajjal. Kita akan baca doa ini kalau kita baca tahiyat akhir penuh. Jadi Pak Imam solat fardu dia tak baca penuh, tak baca habis. Jadi Nabi kata doa, kamu adalah doa daripada azab kubur. Jadi banyakkan solat sunat, dan solat sunat itu bacalah habis tahiyat akhir itu. Tak banyak, sikit aja tahiyat akhir itu, panjang pun sikit saja. Sebab apa? Kerana di tahiyat akhir itu ada doa minta pertolongan daripada Allah daripada azab kubur. Kalau kita nak harapkan selepas solat, Assalamualaikum, kita pun entah ke mana dah pergi, entah ke mana. Jadi solat sunat paling tidak sebelum selepas. Kalau subuh tak ada selepas, kalau asar tak ada selepas. Maknanya banyak solat sunat. Apabila baca solat sunat, baca habis saja akhir itu, baca habis. Kerana kita nak baca, nak mohon pertolongan yang Nabi suruh ni, supaya kita ni mohon daripada azab kubur, fitnah kubur ini. Dahsyat.
Masa pun ngam-ngam insya. Jadi hari ni kita habis dua tajuk sekaligus kita habis hari ni, dan insya-Allah kita akan sambung lagi tajuk seterusnya, tajuk yang ke-58 pula. Jadi apa yang baik itu adalah hidayah daripada Allah SWT. Yang buruk itu daripada saya sendiri yang kredit ini. Semua maaf jika terkasar bahasa ataupun bahasa-bahasa yang membuat tuan-tuan terkilan. Itu adalah kelemahan saya yang kredit ini. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada masa hadapan. Kita tangguh sesi ini dengan kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.